Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin, amin, Allahumma ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua? Penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di awal pagi lagi Allah Taala telah berikan kepada kita satu rezeki, satu nikmat, iaitu rezeki dalam bentuk ilmu. Itu pun rezeki juga yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Baik. Tanyalah Ustaz pada pagi ini akan dikemudikan oleh saya Da'i Nizal, dan penonton yang melihat kita melalui kaca TV. Yang memisahkan kita hanyalah kamera semata-mata. Mungkin ada yang melihat saya melalui telefon anda. Berikan saya perhatian anda sepenuhnya, kerana topik yang akan kita bawa pagi ini adalah satu topik perbincangan yang sangat menarik, penuh dengan debaran. Kalau minggu lepas anda bersama dengan saya, kita mengupas mengenai figura akhir zaman yang menyelamatkan umat, Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi, selepas kedatangan Nabi Isa Al-Masih, kita ada satu golongan, satu bangsa yang amat ditakuti. Bahkan Nabi SAW terkejut, terbangun dari tidur, memberi amaran, warning kepada bangsa Arab. Siapakah golongan ini? Tanyalah Ustaz pagi ini membincangkan mengenai akidah Ya'juj dan Ma'juj. Ala kulli hal, saya tidak berkeseorangan, turut bersama dengan saya panel undangan kita masih lagi kekal setia Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Sihat orang tua macam inilah. Muda lagi Ustaz. Umur Masya Allah. Orang kata apa, angka itu hanya pada nombor semata-mata lah. Macam tu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, sama-sama kita guna telinga, nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, sama-sama kita gunakan, kita manfaatkan ke arah kebaikan, insya-Allah. Jadi penonton, tanpa membuang masa, jom bersama, bukan saya seorang saja, jom bersama Tanyalah Ustaz, kita sama-sama menjadi ejen penyebar kebaikan. Zaman sekarang nak buat pahala mudah saja. Semuanya di hujung jari anda. Okey? Seandainya ada sebarang persoalan, anda boleh menghubungi kami menerusi nombor 0377261603. Dan jom kita kongsi, kita sebarkan live Facebook Tanyalah Ustaz melalui Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Alhamdulillah, sama-sama kita mendaftar sebagai ejen penyebar kebaikan, insya-Allah. Tanpa membuang masa, kita pergi kepada introduction, pengenalan awal kita mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Dan rahmati Allah, Da'i selaku moderator kita, kepada penerbit, kepada kru bertugas dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat-abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertama, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi berbahagia ini kita menyambung kembali mengenai kisah-kisah akhir zaman, dan pada kesempatan kali ini kita bincang satu topik yang menarik, iaitu Ya'juj dan Ma'juj, satu kisah yang disebut dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Okey, sebelum tu jom kita tengok dulu timeline dia. Mari kita tengok. Mari kita tengok kita punya slide. Kita punya slide. Kita punya alat bantu mengajar ni. Okey. Nabi Adam AS diturunkan ke muka bumi 8,000 tahun sebelum Masihi. Ini adalah satu pandangan yang masyhur daripada, maksudnya daripada ahli-ahli sirah kita. Kerana daripada Nabi Adam AS sampai ke kita sekarang ni lebih kurang 10,000 tahun. Jadi Adam sampai Nabi Isa 8,000 tahun sebelum Masihi. Nabi Isa AS ke kita adalah 2,000 Masihi. Jadi 10,000 tahun. 10,000. Dan pandangan ini bertepatan dengan ahli ekologi yang menemui dan berpendapat bahawa
penempatan paling tua di dunia adalah sekitar 10,000 tahun, iaitu kota Jericho. Sekejap lagi kalau kita search kota Jericho ni dia dipanggil sebagai the oldest and the lowest city in the world, iaitu bandar yang paling lama dan paling rendah di muka bumi. Dia paling rendah sebab 420 meter daripada paras laut, paling rendah di muka bumi. Masya dan juga dia 10,000 tahun umur dia sekitar begitu. Itu penempatan manusia pertama. Okey, jom kita tengok timeline dia. 950 Masihi Nabi Sulaiman AS, 500 sebelum Masihi Cyrus the Great. Okey, 300 tahun sebelum Masihi Alexander the Great. Saya maknanya ambil dua-dua nama ini kerana ada khilaf ataupun pendapat. Siapakah Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran? Sama ada dia daripada Cyrus the Great ataupun Alexander the Great. Nanti kita akan lihat perbahasan dia. Kemudian pada tahun 1 Masihi Nabi Isa dilahirkan. Dan beza Nabi Isa AS kepada Nabi kita Muhammad SAW ada 570 Masihi. Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan pada tahun Gajah. Kita tahu sebab ada peristiwa maknanya tentera Abrahah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sekitar Arafah sana. Jadi lahir pada tahun 570 Masihi kalau kira ikut tahun Masihi dia. Ini sudut timeline dia. Okey. Daripada di sini ni saya nak ceritanya ketika Nabi Adam AS diturunkan ke muka bumi, dalam surah Al-Baqarah Allah sebut ihbitu minha jami'a. Turun kamu semuanya. Semuanya siapa? Ada 4 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Adam AS, isterinya Sayyidatina Hawa, kemudian ular, sebab maknanya ular yang menyelinapkan masuk Nabi Adam AS syaitan ke dalam syurga, dan yang keempatlah syaitan. Kalau ikut tafsir At-Tabari, Nabi Adam AS maknanya diturunkan di Silan. Silan sekarang Sri Lanka. Jejak Rasul pernah buat satu maknanya dokumentari mengenai tempat Nabi Adam diturunkan. Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah ni dekat Jeddah lah. Perkataan Jeddah tu sendiri daripada perkataan nenek, maksud dia dalam bahasa Arab. Kemudian syaitan diturunkan di kalau sekarang ni Iraq, Iraq di Babil ataupun di Babylon, Iraq, dan ular diturunkan di tanah-tanah sebahagian Afrika. Okey, itu kalau ikut beberapa kitab tafsir. Okey, jadi sebelum Nabi Adam AS telah wujud makhluk-makhluk yang lain. Okey, dan ada makhluk-makhluk ini memang dah tak ada lah. Contoh macam wujudnya dinosaur contohnya kan. Kita pun tahu bahawa terdapat fosil-fosil dan sebagainya. Jadi makhluk dalam dunia ni sebenarnya banyak rahsia-rahsia alam yang kita tahu ataupun Allah belum buka lagi benda itu. Antaranya kewujudan makhluk-makhluk aneh. Benda itu wujud. Ada makhluk-makhluk aneh ini yang disebut dalam Al-Quran. Ada makhluk-makhluk aneh ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan ada yang memang Allah cerita secara umumnya wujudnya. Mana makhluk-makhluk yang memang kita tak tahu dalam alam ini. Tapi Allah bagi ilmu kepada kita, kita jumpa. Contoh macam fosil-fosil dinosaur. Fosil-fosil binatang-binatang dahulu. Maknanya kita jumpa. Oh, ada lah. Betul kata Quran. Memang wujudnya. Mana makhluk-makhluk. Setiap jengkal daripada alam ini ada makhluk-makhluk yang kita tahu ataupun tidak. Saya dalam dunia diving. Dalam laut lagi, Masya Allah. Macam-macam ada. Yang kita tak pernah jumpa pun ada. Makhluk-makhluk yang kita tak pernah jumpa pun ada. Satu hari saya menyelam di Bali. Saya sekali nampak macam pocong dalam air. Terkejut saya, berderau. Dalam saya menyelam waktu tu nak maghrib. Waktu tu saya tengah buat instructor course. Instructor saya, saya dah nampak benda tu macam ni lah. Tegak macam ni. Saya dah terkejut lah. Dah terkejut tu dah macam mau nak azan tu. Dia kata macam ni. Dia kata, okey, engkau tengok aku. Okey. Dia berdatang dekat, nampak macam pocong. Kemudian dia cocok macam ni, benda tu lagi macam ni. Saya kata, ush, benda apa ni kan? Maka ketika saya naik atas, saya tanya dia apa tu? Dia kata itu ghost piper fish. Ghost piper fish. Umur saya dah macam ni baru tahu, adanya ghost piper fish. Kalau tengok macam pocong, kalau kita orang tak kenal benda tu, kita dah jadi khurafat dah. Ada pocong dalam laut kan. Tapi maknanya ceritanya makhluk-makhluk aneh ni banyak. Sama ada sebut, tak disebut. Macam tadi, kita jumpa Allah bagi ilmu. Ataupun disebut dalam hadis, ataupun disebut dalam Al-Quran. Antara yang disebut dalam hadis, antaranya adalah burak. Burak tu termasuk makhluk-makhluk aneh yang Allah SWT ciptakan. Maksudnya aneh itu maknanya kita tak jumpa benda tu. Antaranya adalah Dajjal.
Kan? Antaranya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Antaranya adalah dabah nanti yang akan keluar di akhir zaman juga. Antara adalah jasasah. Kan? Jadi ini antara makhluk-makhluk aneh yang disebut dalam hadis ataupun Al-Quran. Tapi dalam alam ini dia banyak rahsia. Sebab tu Allah sebut hanya Allah lah alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui alam-alam ghaib. Alam-alam ghaib ni maknanya bukan sahaja alam-alam yang tidak nampak, tapi benda-benda kita tak tahu. Dan juga alam-alam yang nyata. Jadi sebagai mukadimah dia, maknanya wujudnya Ya'juj dan Ma'juj ni sebenarnya memang ada dah. Kalau disebut adakah makhluk itu telah ada? Ya, telah ada. Buktinya Zulkarnain telah mengurung makhluk ini di dalam tembok, apa yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Jadi maknanya wujud sebelum kita lagi kan. Jadi maknanya maknanya masih ada sampai sekarang lagi. Di mana dia masih menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa pasti dan mesti binatang itu akan keluar di akhir zaman. Timeline dia bila selepas Nabi Isa AS membunuh Dajjal, ketika itu maka keluarlah satu makhluk yang dipanggil Gog and Magog ataupun Ya'juj dan Ma'juj. Dan lokasi strategik mereka itulah yang menjadi timeline kemuncak kita pagi ini. Sebelum itu, kita raikan terlebih dahulu soalan Facebook yang pertama untuk pagi ini. Soalan daripada Wat Dodge. Maafkan saya, Wat Dodge. Nama dia. Okey. Nombor 1, apakah ada makna bagi nama Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri? Soalan yang kedua, mengapa ada dua nama, yakni Ya'juj dan Ma'juj? Adakah mereka ini terdiri dari dua bangsa yang berbeza? Wat Dodge, Yong Peng, Johor. Okey, nombor 1, maksud bagi nama mereka itu sendiri, dan yang kedua, adakah mereka ini terdiri dari dua bangsa yang berbeza? Silakan Ustaz. Okey, ahli bahasa cuba mengkaji makna yang disebut dalam Al-Quran surah Kahfi ini, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Apakah maksud Ya'juj dan Ma'juj? Jadi mana ahli bahasa ada yang mengatakan dia adalah asal nama Arab daripada maknanya asal-asal perkataan alaja, iaitu mengering, mengeras. Ma'juj daripada wazan maf'ul. Maknanya kalau kita belajar bahasa Arab lah, ada yang kata dia adalah bukan asal nama Arab, ataupun dipanggil mamnu' minas saraf kalau dalam istilah bahasa Arab dia, iaitu bukan asal nama Arab. Okey, jadi maknanya ahli bahasa cuba mencungkil maksud di sebalik itu, tetapi itu adalah pandangan-pandangan mereka. Maknanya yang mengatakan mereka ni kering, keras, maknanya orang yang sangat ganas lah merujuk. Dan kenapa ada dua makna Ya'juj dan Ma'juj ataupun Gog and Magog dalam versi bahasa Inggeris? Sebab ahli kitab juga meyakini benda itu, sebab dia bukan saja perkhabaran daripada Islam, maknanya dia perkhabaran daripada nabi-nabi terdahulu. Maksudnya daripada Nabi Sulaiman juga membincangkan benda ini, Nabi Musa membincangkan benda ini, Nabi Isa membincangkan benda ini, hatta Nabi kita Muhammad SAW membincangkan balik perkara ini. Dipanggil, sebab itu dalam versi bahasa Inggeris kita dapat jumpa perbahasan dia dengan nama Gog and Magog, atau Ya'juj dan Ma'juj. Okey, kenapakah ada dua nama Ya'juj dan Ma'juj? Juga ada pandangan. Ada berpendapat bahawa dia adalah dua bangsa yang berbeza. Ada yang berpendapat bahawa mereka ini adalah dua makhluk yang berbeza. Ya'juj dan Ma'juj. Jadi maknanya pandangan-pandangan ini maknanya mereka cuba melihat rahsia-rahsia daripada hadis Nabi SAW ataupun perkhabaran ahli kitab yang terdahulu mengenai Gog and Magog ataupun Ya'juj dan Ma'juj ini. Wallahualam. Wallahualam. Satu kajian demi satu kajian, dan banyak lagi penemuan-penemuan yang bakal kita huraikan selepas ini. Nak tahu apakah dia? Kita murajaah terlebih dahulu, tenang-tenang. Assalamualaikum, kembali selepas ini.
Figura akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj ini adalah satu amaran dari Nabi SAW kepada bangsa Arab mengenai kedatangan mereka, satu kedatangan yang amat menggerunkan. Penonton yang berada di rumah ataupun penonton yang sedang melihat kita melalui mana-mana platform, tajuk kita pada hari ini khusus berkaitan dengan akidah Ya'juj dan Ma'juj. Baik, kita teruskan dengan soalan Aiman Aizuddin. Kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya, perihal yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah misi Ya'juj dan Ma'juj di atas muka bumi pada akhir zaman? Adakah Ya'juj dan Ma'juj ini tinggal di balik tembok yang dihalang dan dibina oleh Zulkarnain? Baik Ustaz, apabila kita berbicara mengenai tembok yang dibina oleh Zulkarnain itu sendiri Ustaz, dan apakah misi sebenar bangsa ini? Silakan Ustaz. Okey, sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ni satu kita panggil makhluk aneh lah kan. Makhluk aneh. Walaupun ada yang membahaskan dia sebagai manusia dan sebagainya, tapi saya suka menamakan dia sebagai makhluk aneh. Sebab itu kenapa Zulkarnain sendiri dia mengurung makhluk itu dengan teknik-teknik, dengan cara-cara yang tersendiri. Bukan diperangi habis dan sebagainya, tapi maknanya dia dipengarangi dengan cara yang tersendiri. Tini zubar al-hadid, berikan aku kepingan-kepingan besi, dan kemudian dileburkan dekat pegunungan kan. Okey, jadi maknanya misi dia memang maknanya keluar dan buat kerosakan. Dia tak ada satu-satu misi dan sebagainya. Keluar buat kerosakan. Dan tembok yang dibina oleh Zulkarnain, ya, satu tembok yang dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu Wa Taala sebut Tini Zubar al-Hadid. Okey, untuk lebih faham lagi sebenarnya, kita nak bincang dulu kan. Siapakah Zulkarnain? Dari sudut bahasa, Zulkarnain yang diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu, maksud Zulkarnain tu yang mempunyai dua tanduk. Yang punya dua tanduk. Okey. Jadi memang dalam dunia ni ada dua pendapat. Siapakah Zulkarnain? Satu, Alexander the Great. Okey, kalau Alexander the Great, kalau kita tengok dekat kita punya kita punya slide ni kan, dia lebih kurang dalam 300 tahun sebelum Masihi, Alexander the Great. Satu lagi Cyrus the Great. So beza lebih kurang 200 tahun. Mana satu Cyrus the Great dan Alexander the Great? Para ulama sirah kita cenderung berpendapat bahawa Zulkarnain adalah Cyrus the Great, bukan Alexander the Great. Pertama sekali, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah Cyrus the Great. Pertamanya, Alexander the Great dia bukan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cyrus the Great daripada Parsi, Alexander the Great daripada bahagian barat. Okey, jadi maknanya ini perbezaan dia. Kemudian Zulkarnain adalah satu orang yang menyelamatkan maknanya orang-orang beriman daripada Jerusalem. Jerusalem kan ketika itu kita tengok Nabi Sulaiman AS yang telah membina masjid Nabi Sulaiman, iaitu Baitul Maqdis. Kemudian pada tahun 586 sebelum Masihi, ada satu orang raja bernama Nabuchadnezzar. Nabuchadnezzar ini dia menghapuskan kota Jerusalem dan menawan orang-orang beriman semua. Jadi yang serang balik Nabuchadnezzar dan menyelamatkan dia adalah Cyrus the Great. Maknanya dia beriman dan dia menyelamatkan kota Baitul Maqdis. 586 sebelum Masihi. Jadi maknanya Cyrus the Great. Okey. Membincangkan mengenai kewujudan tanduk. Zulkarnain ini maksudnya tanduk. Dalam Quran tak disebut Iskandar. Dalam Quran sebut Zulkarnain saja. Okey. Jadi bila saya buat kajian dan juga kita pergi lawatan-lawatan mengkaji mengenai Zulkarnain ini, akhirnya saya bila pergi Zulkarnain di kota Parsi, rupanya 500 tahun istananya di Takhta Jamshid terdapat ukiran, maknanya badan dia, muka dia dan orang yang punya dua tanduk. Rupanya okey, dua tanduk ni bukan macam pelik lah. Dan kalau ikut memang dia punya dua tanduk. Kadang-kadang kalau kita ada lebih kalsium kan, kita ada tulang lebih sebagainya kan. Dan kalau hari ni kalau kita search dekat Google pun, zaman sekarang pun ada orang yang dua tanduk, maknanya tentu ada kelebihan. Bukan maksudnya pelik kan. Tapi gambar ataupun lukisan ataupun bentuk Zulkarnain yang terdapat dalam istana dia, dialah yang maknanya orang yang
dilukis sebagai orang yang punya dua tanduk. Dia berbeza dengan Alexander the Great. Sebab itu ulama sirah meyakini bahawa Zulkarnain ini adalah Cyrus the Great yang daripada Parsi. Mari kita lihat video dia. Perjalanan kita melihat orang yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj ini. Silakan. Di belakang saya ni adalah kuburnya Cyrus the Great. Cyrus the Great ni lebih kurang 400 tahun sebelum Masihi. Dan ada khilaf ataupun ada perselisihan pendapat, siapakah Iskandar Zulkarnain yang disebut dalam surah Kahfi. Ada yang mengatakan dia adalah Alexander the Great, ada yang kata dia adalah Cyrus the Great. Tapi ulama sirah Islam banyak berpendapat Iskandar Zulkarnain adalah Cyrus the Great, iaitu orang yang ada di belakang saya ini lebih kurang 400 tahun sebelum Masihi. Kerana dibandingkan kedua-dua tokoh ini, Alexander the Great orang yang tidak menyembah Allah yang esa, tapi Cyrus the Great berimankan Allah Subhanahu wa taala yang esa. Dan Cyrus the Great adalah orang yang membantu ahli kitab, menyelamatkan ahli kitab daripada Babylon, daripada Nabukadnezar, dan membangunkan kembali Jerusalem atau Baitul Maqdis yang telah diserang oleh Nabukadnezar pada 586 sebelum Masihi. Jadi banyak memang pendapat bahawa Cyrus the Great inilah Iskandar Zulkarnain. Dan yang menariknya, kalau benar Cyrus the Great ini adalah Iskandar Zulkarnain, maka beliaulah individu yang mengurung satu makhluk aneh bernama Gog and Magog, ataupun dalam Al-Quran sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Jadi beliau telah mengurung Ya'juj dan Ma'juj, satu makhluk aneh yang merosakkan muka bumi ini. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini satu hari nanti dia akan keluar kembali. Ustaz, sebelum Ustaz hurai mengenai Gog and Magog tu sendiri, saya nak tanya perasaan Ustaz ketika berada di tempat tu macam mana, Ustaz? Okey. Bila saya berada di sana, maksudnya satu benda yang saya lihat, saya memang agak maknanya menghabiskan masa agak lama berada di depan makam dia. Pertama sekali saya sedekah Al-Fatihah. Sebab kalau anda kata Cyrus the Great betul, dan banyak ulama Islam, ulama sirah menyatakan dialah Zulkarnain disebut dalam Al-Quran, maknanya dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, bila saya berada di situ, maknanya rasa macam inilah kisah Al-Quran, dan inilah individu yang Allah Subhanahu wa taala sebut dia telah mengurung satu makhluk aneh bernama Gog and Magog ini, ataupun Ya'juj dan Ma'juj ini. Jadi maknanya Allah, kalau anda kata dia dengan imannya hebat, maka kurniakanlah kepada saya dan kepada mana anak-anak bangsa saya juga hebat. Amin, seperti mana orang ini, kan? Kerana orang ini adalah orang yang disebut dalam Quran dan banyak jasa dia mengurung Gog and Magog ini, ataupun Ya'juj dan Ma'juj. Masya Allah waktu tu. Masya Allah. Satu, orang kata apa, bila kita jumpa satu penemuan, kita mengkaji, kita menteliti apa yang digambarkan dalam Al-Quran itu sendiri, saya mudah-mudahan menambahkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita, seronok kita dalam nak membaca dan mengkaji Al-Quran itu sendiri. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook Mazni Hasan. Soalannya adalah, dikatakan lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj adalah di antara Azerbaijan dan Armenia. Tetapi kenapa tempat ini tidak mampu ditembusi oleh satelit canggih yang diciptakan oleh manusia bagi memantau aktiviti mereka? Lokasi, satu soalan yang universal, menjadi tanda soal kepada kita semua. Silakan Ustaz. Okey. Jadi Zulkarnain dia sekitar 500 tahun sebelum Masihi, ya. Maksudnya kita 2020. Maknanya kalau ikut timeline dia berkurang dalam 2,500 tahun sebelum Masihi. Okey. Soalannya, kan, berapa banyak, kan, orang yang hidup sebelum kita dan benda tu hilang daripada sejarah walaupun catatan ada. Okey. Saya dalam dunia diving, ya. Okey, dekat sekitar Teluk Kemang, kan, sekitar Seremban, Melaka. Berapa banyak kapal-kapal yang tenggelam zaman Portugis, kurun ke-16, kurun ke-17. Catatan ada daripada Portugis, catatan ada daripada Belanda. Dan pekaji-pekaji macam Universiti Kebangsaan Malaysia pernah mengkaji. Lepas ni kita boleh type dekat Google, tulis kapal karam di Teluk Kemang.
Negeri Sembilan, kita boleh tengok berapa banyak kapal-kapal di sana. Ada yang pekaji-pekaji telah jumpa, ada yang tidak jumpa. Walaupun satelit canggih sangat, walaupun sistem mencari sekarang dah ada. Kalau dia kata dekat laut tu, kita cari dengan cara side scan tau. Side scan tu boleh nampak. Kemudian ada yang dipanggil yang bawah lumpur punya side scan, boleh sampai 200 meter punya, pun tak jumpa lagi. Kan? Kenapa? Kerana benda itu agak lama, dan benda itu benda yang memang maksudnya Allah tak buka lagi lah sebenarnya kan. Macam juga tembok Zulkarnain ini. Kalau kita lihat, memang banyak pendapat. Ada yang kata belah-belah Azerbaijan, Armenia. Okey, Azerbaijan, Armenia ni, tempat-tempat ni sebenarnya mana tempat dia? Kalau ikut hadis Nabi SAW. Nabi SAW ada menceritakan satu keadaan tempat yang memang istimewa, tapi agak misteri sikit. Apa yang disebut sebagai Mawara an-Nahar, Kingdom behind the river, iaitu negeri di belakang sungai. Negeri di belakang sungai ni, kalau sekarang ni maknanya Central Asia lah. Central Asia ni negeri Tantan. Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Ghostan pun ada. Negeri Tantan, ya. Jadi negeri-negeri yang Mawara an-Nahar ataupun Kingdom behind the river memang banyak misteri. Sebab itu kalau kita lihat perbahasan ulama-ulama sirah, di mana tembok Zulkarnain ini, ada yang kata di antara Samarkand sampai kepada India, mana negeri Tantan juga itu. Ada yang kata Armenia, ada yang kata Azerbaijan, itu semua negeri Tantan. Ada yang kata Dagestan. Dagestan ni satu tempat Muslim yang sekarang berada di bawah Rusia lah. Dagestan dan sebagainya. Tapi mereka memang tidak jumpa lagi tempat yang jelas mengenai manakah tembok Zulkarnain ini. Jom kita tengok klip video dia. Ada satu klip mengenai tembok Zulkarnain, kan, yang pernah dicari dengan dan ada sangat-sangat pendapat itulah tembok dia. Mengenai perihal mengenai tembok yang Ustaz katakan ni, sebelum kita tengok, kita nak umpan dulu. Kita nak pancing terlebih dahulu penonton kita yang berada di rumah terus kekal setia. Kita hadamkan terlebih dahulu ilmu yang diberikan. Nantikan klip video selepas ini. Penonton yang berada di rumah, bencana menanti kita di sebalik Gunung Ganang. Bencana menanti kita perihal yang berkaitan amaran daripada Nabi SAW. Kingdom behind the river. Apakah itu? Apakah kupasannya? Saksikan selepas ini. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, afala yatadabbarunal Quran, tidakkah kamu membaca Al-Quran, tidakkah kamu mengkaji Al-Quran? Kalau sebelum ini
kebiasaannya selepas subuh ataupun waktu duha, anytime kita membaca Al-Quran, bagaimanakah perasaan kita apabila melihat, murajaah, membaca satu persatu. Dan pada hari ini, mungkin kita telah membaca surah Al-Kahfi dan kajian demi kajian kita menayangkan klip video kepada anda, dan sekarang telah tiba masanya untuk kita mendengar kupasan huraian mengenai tembok itu sendiri. Mudah-mudahan dengan kupasan yang diberikan oleh panel kita menambahkan lagi semangat, cinta kita, keyakinan kita pada Al-Quran. Silakan Ustaz. Okey. Okey, kita tadi sedang bincang mengenai tembok Zulkarnain ya. Jadi maknanya memang terdapat banyak khilaf, dan hatta pekaji-pekaji sekarang pun berpendapat okey yang nampak sini, sebab ada setengah-setengah gunung tu walaupun telah diselaputi oleh tanah dan sebagainya, tapi terdapat besi-besi. Sebab dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut macam mana Zulkarnain ini ketika mengurung makhluk aneh Gog and Magog ini, apa kata Zulkarnain? Atuni zubaral hadid. Berikan kepada aku kepingan-kepingan besi. Okey. Besi ini ditemui zaman Nabi Daud AS. Okay, zaman Nabi Daud AS ni 1000 tahun sebelum Masihi. Jadi maknanya 1000 tahun sebelum Masihi, Zulkarnain 500 tahun sebelum Masihi, maknanya penggunaan besi telah matang ketika itu. Maka atini zubaral hadid, berikan aku, maknanya kepingan-kepingan besi, kemudian dia mencairkan besi itu. Mencairkan besi itu dan mengurung, dekepung Ya'juj dan Ma'juj ni masuk dalam kawasan situ, dan Ya'juj dan Ma'juj ni tidak mampu untuk keluar lagi. Okey, dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kullal yaum. Bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni menggali tembok ini setiap hari. Hatta idza kadu yarawna syu'a asyam, sehinggalah mana mereka ternampak pancaran matahari, maka mereka berehat. Maknanya malam-malam mereka gali. Okey. Saya suka nak bacakan beberapa hadis mengenai bagaimana keadaan Ya'juj dan Ma'juj ni menggali lubang ini ya. Ketika satu orang sahabat bernama Sayyidina Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal. Ketika itu Dajjal tanya 4 soalan. Antaranya Dajjal tanya adalah adakah tasik Tiberias punya air dia, maknanya tasik Galilei kalau sekarang Sea of Galilee yang berada di Palestin sekarang Maka Tamim Ad-Dari kata, oh ya, dia memang banyak air dia. Apa kata Dajjal? Nanti airnya akan susut ataupun akan berkurangan. Okey. Jadi kemudian sekarang ni kalau kita lihat, tasik Galilei memang semakin hari semakin surut airnya. 1 tahun 1 meter. 1 tahun 1 meter. Kalau konsisten 1 tahun 1 meter, dalam tasik Galilei sekarang hanya tinggal 50 meter saja. Okey. Jadi maknanya, kenapa Dajjal bertanya demikian? Jadi ada ulama sirah yang menyatakan bahawa kemungkinan, okey, kalau sekadar tembok boleh dirobohkan, tetapi tembok yang ada pressure, ada tekanan. Jadi maknanya kenapa Dajjal bertanya, adakah air tasik Galilei itu akan surut? Dan ketika Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, maka dia akan keringkan air tasik Galilei ini. Dia akan memang surut. Dia akan keringkan. Sehingga dalam hadis yang disebut, yang bakal keluar semua sekali. Sehingga yang baki-baki itu kata, dulu sini ada air. Maknanya, barangkali teknik ataupun cara Zulkarnain membina tembok itu bukan saja tembok, tapi dia ada pressure daripada air itu. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj ini mengenai keringnya tasik Galilei sebagai tandanya keluar Ya'juj dan Ma'juj. Dan orang pertama Ya'juj dan Ma'juj ni keluar, dia akan keringkan tasik Galilei-nya. Dalam bahasanya diminumlah ataupun dikeringkan. Maka apabila kering, tembok pun pecah, semua keluar dan merosakkan muka bumi ini. Masya Allah. Satu gambaran yang penuh mendebarkan sebenarnya dengan teliti hadis Nabi SAW. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook. Soalan KC. 4 KC. Baik. Soalannya adalah, bagaimanakah rupanya Ya'juj dan Ma'juj itu? Ini ada satu soalan yang saya kira dinantikan oleh semua. Ustaz, ada apa-apa? Okey, Ya'juj dan Ma'juj ni wallahu alam, tak tahu rupanya macam mana, tapi makhluk aneh. Ada yang kata dia manusia, ada yang kata memang bentuk binatang makhluk yang lain. Dua, Ya'juj dan Ma'juj. Okey, tapi saya suka untuk mengambil gambaran daripada kitab Alamatul Ufuq.
makhluk-makhluk aneh yang berada di muka bumi ini. Ada satu kitab daripada Parsi, Alamatul Ufuq. Kan? Dan kita tengok klip rupa Ya'juj dan Ma'juj akhirnya membuat kerosakan, membunuh ramai orang, manusia, sampaikan Nabi Isa AS juga tidak mampu. Nabi Isa boleh bunuh Dajjal, tapi ketika Ya'juj dan Ma'juj, dia juga bertahan di Tur, di pegunungan. Kerana tak mampu untuk melawan maknanya Ya'juj Ma'juj, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan sendiri Ya'juj dan Ma'juj ni. Jom kita tengok klip video rupa Ya'juj dan Ma'juj yang saya petik daripada kitab Alamatul Ufuq. Kitab Silakan. Alamatul Ufuq. Baik, penonton saksikan tayangan klip video perihal gambaran mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Kita dalam perjalanan ke Yazd dan ini adalah tempat dipanggil Syahid Abad. Sangat cantik, menuruni bukit, okey. Dan kita tengok simbahan cahaya matahari ke gunung menjadikan warna merah, sulaman coklat. Begitu juga dengan kehitaman naik melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak Allah ciptakan semua ini dengan sia-sia. Masya Allah yang Maha Pencipta. Penonton yang berada di rumah, kalau kita tengok tayangan video tadi tu menerangkan kepada kita mengenai kajian demi kajian, artifak demi artifak yang kita kupas, kita kaji perihal kewujudan Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri melalui perihal bentuk rupa paras mereka dan sebagainya. Mungkin Ustaz ada sedikit komen berkaitan dengan penemuan ini. Silakan Ustaz. Okey. Macam saya sebut tadi, dalam dunia ni memang banyak makhluk-makhluk aneh. Ada yang Quran sebut, ada yang hadis Nabi SAW sebut, ada yang benda tu dicerita secara umum dan manusia Allah bagi ilmu dan jumpa. Macam saya sebut, saya dalam diving, banyak makhluk-makhluk aneh tak pernah jumpa pun jumpa macam-macam benda. Disangkakan pocong air Ustaz. Pocong air rupanya, ghost piperfish rupanya. Soalannya adalah, kenapa makhluk tu tak keluar sekarang? Macam contoh Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, begitu juga dengan Dabah dan sebagainya, kan? Dan kenapa dia boleh masih hidup? Okey, maknanya boleh membiak yang kita tak tahu. Kita rasa kita ni hidup, kita canggih sangat, ada kereta lah, ada kapal terbang. Di sebalik kisah itu ada rahsia-rahsia misteri alam yang Quran sebut, hadis sebut, yang benda itu pasti akan berlaku nanti, kan? Sebab itu bila kita bicara mengenai hadis Nabi SAW dan kita berbicara mengenai Al-Quran, kita dapat lihat kebenaran banyak satu. Dan Ya'juj dan Ma'juj ni di antara 10 tanda besar wujud, maknanya hari kiamat. Jadi kita dah bincang bermula dengan Imam Mahdi, kemudian keluar Dajjal, kemudian Nabi Isa AS dapat bunuh Dajjal, akhirnya kemudian Ya'juj dan Ma'juj pula, kan? Dan benda ini bila kita tengok dan kita kaji, dan bukan saja kita, malahan ahli-ahli kitab cuba cari mana tembok-tembok ini, kan? Dan kalau kita lihat berdasarkan beberapa keadaan dan sebagainya, kita dapat lihat kebenaran kata-kata hadis Nabi SAW dan juga Al-Quran itu. Masya Allah, tabarakallah. Satu perihal yang sangat menakjubkan kepada kita semua, perihal Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri penuh dengan debaran. Penonton kembali selepas ini, hadamkan ilmu.
Penonton yang berada di rumah, kita telah mengkaji, kita telah melihat video, tayangan, kupasan demi kupasan mengenai Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri. Satu persoalan, Ustaz, yang bermain di fikiran saya, apakah yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri terhadap sesama bangsa manusia? Silakan. Okey, dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan, maknanya yahfirun, maknanya Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj yahfirun, maknanya dia menggali tembok tu, hari-hari dia menggali. Jadi kalau dia dah dikurung oleh Zulkarnain pada tahun 500 tahun sebelum Masihi, sekarang tu dah tahun 2021, maknanya lebih kurang 2500 tahun mereka menggali daripada satu keturunan ke satu keturunan untuk cuba keluar. Okey, maka ketika dia keluar, dendam dia kepada bangsa manusia ni bukan sikit. Jadi maknanya, siapakah yang mengurung dia? Yang mengurung adalah daripada bangsa manusia, iaitu daripada seorang insan, Zulkarnain. Jadi kita akan berbahaskan lagi maknanya mengenai Zulkarnain lebih detail. Jadi maknanya sudah tentu dendam dia tu sangat besar kepada manusia. Sebab itu apabila dia berjaya keluar saja, maka apa saja yang dibangunkan oleh manusia akan dihancurkan. Apa saja dibangunkan, mereka akan merosakkan apa saja, rumah-rumah, dia akan jumpa manusia akan bunuh, tanam-tanaman akan dirosakkan, binatang-binatang ternakan, apa saja teknologi pun takkan mampu untuk berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Jadi maknanya dia akan merosakkan. Sebab itu para ulama Islam cuba memberi contoh, seolah-olahnya kalau nak faham besok keluar Ya'juj dan Ma'juj ini seperti mana pernah keluarnya satu bangsa Mongol, Genghis Khan. Daripada Mongolia sana, keluar turun menghapuskan kerajaan Bani Abbasiyah. Apa yang dia ada, apa juga kitab-kitab dibakar, kitab-kitab dibuang, rumah-rumah dibakar. Maknanya, jadi maknanya ulama nak cakap, maknanya kalau nak faham macam mana Ya'juj dan Ma'juj tu keluar tu, ni, baca kisah Mongol ketika langgar Baghdad. Dibunuh semua orang lari tak tahu ke mana, dan dia bukan nak nak tawan, nak duduk rumah yang mewah, tak, memang dia nak menghancurkan. Sebab apa? Dendam dia kepada bangsa manusia, Ya'juj dan Ma'juj ni. Sebab itu ketika Ya'juj dan Ma'juj ni keluar, memang dia merosakkan maknanya apa yang dibangunkan oleh manusia, apa yang ada pada manusia, dan dia membunuh pada manusia, kerana manusia inilah, bangsa inilah yang pernah mengurung mereka. Wallahu alam. Wallahu alam. Ini merupakan salah satu orang kata dendam kesumat saya. Mungkin ada kaitan juga dengan slide hadis yang pertama Ustaz tunjukkan kepada kita hari ini, Ustaz. Okey, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu arda, Nabi SAW menyatakan bahawa macam tidak meninggal seorang daripada mereka ketika berada dalam kurungan itu, melainkan sehingga mereka lahir daripada 1000 orang. Maknanya dalam kurungan itu bilangan mereka makin ramai. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, dalam waktu yang sama manusia pula berbunuhan sesama mereka, bilangan manusia makin habis. Sedangkan mereka tu makin ramai. Sebab itu ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, ketika itu bilangan mereka lebih ramai daripada bilangan manusia yang berada di muka bumi ini. Bayangkan kalaulah nisbah ini Nabi memberi ibarat ataupun contoh, tapi kalau anda kata betul numbers dia tu memang maksudnya betul-betul exact number itu, kalau manusia sekarang ni ada 5 bilion manusia dah, kali dengan 1000 orang, maknanya itulah bilangan Ya'juj dan Ma'juj. Banyaknya, 5 bilion pun macam tanah tak cukup. Tapi itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya meninggal seorang, lahir banyak lagi. Mana Nabi nak ceritalah dengan nombor yang Nabi sebut 1000. Sama ada 1000 tu memang 1000 ataupun memang banyaknya Nabi nak cerita tu. Tapi maknanya ketika dia keluar, bilangan mereka lebih ramai daripada bangsa manusia. Baik, satu gambaran comparison daripada Nabi SAW. Kita teruskan dengan soalan Facebook Pak Su Liromli. Soalannya adalah, adakah benar Ya'juj dan Ma'juj dengan Dajjal akan bertemu muka, dan apakah mereka ini rakan sekutu untuk memusnahkan manusia, ataupun mereka akan bergaduh dan berlawan sesama sendiri? Ni macam climate lah, Ustaz. Adakah mereka ni satu partner ataupun mereka opposite? Macam mana tu, Ustaz? Okey. Jadi kronologi dia, peristiwa akhir zaman ni yang keluar mula-mula adalah Imam Mahdi dulu. Jadi Imam Mahdi, jadi maknanya Imam Mahdi ni dia tidak terhenti dengan kegemilangan pemerintahan Imam Mahdi.
Ketika kegemilangan pemerintahan Imam Mahdi itu, maka turun pula ataupun keluar pula satu makhluk aneh dipanggil Dajjal. Maka Dajjal akan maknanya mengkafirkan banyak manusia dengan fitrah-fitrah dan sebagainya. Kita dah bincang Dajjal pada siri yang lepas. Maka ketika Dajjal itu memang telah gairah dengan kekuasaan yang dia ada dan pengikut ramai, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Isa AS daripada Menaratul Baida, menara putih. Maka Nabi Isa AS dapat membunuh Dajjal ini. Kemudian tidak berapa lama selepas Nabi Isa AS ini maknanya memerintah dalam keadaan yang adil, keadaan yang orang semua gembira dengan Nabi Isa AS, maka terlepas pula satu makhluk aneh bernama Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj tidak bertemu Dajjal. Kerana Dajjal ketika itu telah dibunuh. Dalam hadis Nabi SAW menyebut Dajjal itu dibunuh di Babin Lut, di pintu kota Lut, kata Nabi SAW. Masya Allah, tabarakallah. Hadis-hadis Nabi SAW tidak pernah terputus daripada memberikan gambaran kepada kita semua. Baik, maafkan saya. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. InsyaAllah. Soalan daripada Muhammad Hafizi Hafiz. Soalannya adalah, adakah Ya'juj dan Ma'juj ada keluarga dan keturunannya sendiri? Mohon penjelasan, Ustaz. Daripada hadis Nabi SAW yang Nabi sebut bahawa setiap kali maknanya ada mereka meninggal, mereka melahirkan 1000 orang, mana banyak lagi keturunan-keturunan dia. Dan mereka dah dikurung ke satu tempat yang tak boleh nak keluar, penuh dengan dendam kepada bangsa manusia. Kalau sekarang ni dah 2500 tahun. Sebab itu maknanya mereka berketurunan, beranak penak, makin ramai. Kita bangsa manusia tak sedar benda ni, berbunuh sama sendiri, menjatuhkan sama sendiri, tak suka sama sendiri. Besok kalau Ya'juj Ma'juj keluar, habis semua kita punya spesies ataupun bangsa manusia ni kan. Kita dan antara kita tak ada kasih sayang sama kita kan. Kita rasa macam ancaman. Ada satu makhluk aneh yang di luar sana, yang bila-bila masa nak tunggu keluar, ketika itu maknanya memang manusia dalam keadaan yang sangat-sangat susah lah. Dan keadaan yang kalau kita nak faham, kata ulama, baca sejarah bangsa Mongol. Ketika Mongol tiba-tiba keluar, bunuh orang, ketika itu tawan negara-negara, hapuskan rumah-rumah istana. Dia bukan nak duduk pun. Hapus istana-istana, rumah-rumah, buku-buku, tamadun-tamadun, semua dihancurkan. Begitulah keadaannya. Bahkan lebih berganda-ganda dahsyatnya ketika Ya'juj dan Ma'juj itu keluar. Paling kurang Genghis Khan ni ataupun bangsa Mongol manusia juga. Kan? Ini memang bangsa lain, cuba kita boleh bayangkan dengan muka lain, badan lain, dengan gigi lain, matanya lain, kan? Lagilah tengok saja pun ini bukan manusia. Gerun kan saya begitu. Masya-Allah, tabarakallah. Semangat kita dalam program Tanyalah Ustaz pada pagi ini yang saya harapkan hanyalah satu. Mudah-mudahan program Tanyalah Ustaz menjadi pencetus kepada kita semua untuk menyemarakkan lagi budaya ilmu, bukan sahaja di masjid, bukan sahaja di pondok-pondok tahfiz, akan tetapi menyemarakkan budaya ilmu di dalam rumah kita sendiri. Kerana ayat Al-Quran yang pertama turun di atas muka bumi ini adalah Iqra, bacalah, inilah agama Islam. Baik penonton yang berada di rumah, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya untuk hari ini, insya-Allah. Soalannya adalah daripada Zuli Rijali Riz. Soalannya adalah, Syekh Imran Hussein berkata, bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini telah keluar dan jadi bangsa Yahudi dan Nasrani yang ada zaman sekarang. Ada juga yang mengatakan bahawa bangsa Mongol itu adalah bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Apakah pandangan Ustaz berkaitan dengan statement pernyataan ini? Okey, perkara ini selaras dengan beberapa para ulama sirah kan, maksudnya yang menceritakan kalau nak nampak keganasan dia, tengok bangsa Mongol. Jadi Syekh Imran Hussein kata bangsa itu adalah bangsa Yahudi dan Nasrani. Saya tak pernah jumpa Syekh Imran Hussein bertanya sendiri apa maksud dia. Tapi kalau saya, pandangan saya, dia bukan Yahudi dan Nasrani itu. Tapi kalau nak tengok kerosakan itu, kerosakan yang macam mana yang dibuat oleh bangsa Yahudi itu. Lebih berganda-ganda apa yang dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj.
Katakan orang Yahudi sekarang kan suka tembak orang, suka-suka dia, robohkan rumah orang, suka-suka dia. Begitulah gambaran ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar. Saya suka nak memetik surah Al-Anbiya 96 dan 97. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli jadabin yansilun. Dan demikian apabila terbukanya tembok Ya'juj dan Ma'juj itu, mereka keluar beramai-ramai meluru daripada tempat-tempat yang tinggi. Maknanya tembok tu terbuka kan, dikurung di balik bukit kan. Betul. Mereka keluar tu, boleh tak kita bayangkan macam seolah-olah semut yang keluar daripada sarang macam gitu lah. Dan ketika itu gelombang itu tak dapat ditahan. Makhluk ni maknanya datang buat kerosakan, hancurkan apa yang ada kerana dendam dia kepada bangsa manusia itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita boleh bayangkan sebenarnya penonton, hasil daripada kupasan Ustaz sendiri, skala kerosakan, skala kejahatan yang tak sabar-sabar untuk dilakukan oleh bangsa itu sendiri. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh huraikan sedikit, saya kira berkenaan dengan kita katakan bantuan visual pengajaran kita untuk pagi ini. Silakan Ustaz. Okey, dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi menggambarkan mengenai Ya'juj dan Ma'juj, Nabi kata apa? Beramallah dan bergembiralah kerana demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya kamu tidak termasuk dalam ciptaan Allah yang jumlahnya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain, Ya'juj dan Ma'juj, serta orang yang mati daripada keturunan Adam dan juga keturunan Iblis. Jadi maknanya nak ceritanya ketika Nabi SAW pernah memberi gambaran mengenai neraka. Sahabat-sahabat agak sedih sebab neraka satu benda yang maknanya menggerunkan mereka, dan kita tak nak ke situ. Dan maka Nabi sebut apa? Beramallah dan bergembiralah, kerana demi jiwa yang maknanya jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya umat Muhammad ini tak kata masuk daripada golongan Ya'juj dan Ma'juj, maknanya orang yang mati yang tidak beriman, dan juga daripada keturunan Iblis. Jadi maknanya Nabi apa yang Nabi tekankanlah, beramallah, buat sesuatu, do something. Jangan menghabiskan masa dengan benda-benda yang membazir-bazir. Buat satu benda yang bermanfaat dalam hidup kita ni. Mungkin kita jumpa Ya'juj dan Ma'juj, mungkin tidak. Tapi apabila kita beramal, paling kurang kita bersedia untuk akhirat kita, dan akhirat itu sebahagian daripada kehidupan kita. Akhirat bukan penghujung hidup kita, tak, sebahagian besar daripada kehidupan kita. Wallahu alam. Wallahu alam. Penonton yang berada di rumah, kalau kita lihat sedutan episod yang pada minggu lepas saya bersiaran dengan Ustaz, cantik poin Ustaz. Mesej yang Ustaz cuba sampaikan kepada kita adalah jumpa ataupun tidak dan sebagainya. Hadis Nabi, key point yang paling utama adalah beramal Ustaz, ya. Beramal. Itu adalah kunci utama kita. Kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Soalan-soalan kemuncak peluru ilmu saya simpan sementara saya umpan anda untuk berjumpa dengan kami di TV9 kembali selepas ini. Dear fellow and Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Anda telah kembali sekali lagi dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dalam program Tanyalah Ustaz. Dan khusus untuk anda kali ini, saya nak ajukan satu soalan yang mungkin anda kira di luar jangkaan kita. Adakah, wujudkah manusia yang bertanduk? Macam mana Ustaz? Okey. Dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai susuk tubuh orang yang dapat mengurung Ya'juj dan Ma'juj ataupun Gog and Magog ini, orang ini diberi nama Zulqarnain yang mempunyai dua tanduk.
Seperti mana yang Tuan Moderator kita tanya, wujud ke orang bertanduk ni? Tapi apabila Al-Quran sebut, maknanya benda tu memang wujud. Sebenarnya bukan cerita ataupun manusia itu bertanduk, tapi lebihan tulang. Kita dalam ilmu perubatan yang moden ini, kadang-kadang ada orang yang lebihan tulang. Dekat kaki lah, dekat tangan lah, ada dekat kepala lah. Maknanya terbonjol itu dan sebagainya. Jom kita tengok dulu gambar moden mengenai kewujudan manusia yang bertanduk. Kalau kita nak di sini memang maknanya adalah lebih-lebihan tulang yang ada, yang kita panggil tanduk lah kan. Tapi maknanya bukan satu keaiban. Allah SWT bagi sebagai maknanya keadaan manusia itulah. Ada orang kadang jari lebih kan. Ada orang kadang adalah kelebihan-kelebihan yang kita tak tahu. Jadi maknanya susuk tubuh Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran ini adalah orang yang mempunyai dua tanduk. Jom kita tengok daripada pencarian dan kajian saya mengenai Zulkarnain antara Cyrus the Great dan Alexander the Great, maka saya dapati Cyrus the Great yang mempunyai figura orang yang mempunyai dua tanduk yang digambarkan dalam istana dia. Mana gambaran istana dia pada 500 tahun sebelum Masih. Maknanya telah berumur 2500 tahun gambaran mengenai Zulkarnain itu. Jom kita tengok. Kita dalam perjalanan ke Yazd dan ini adalah tempat dipanggil Syahid Abad. Sangat cantik, menuruni bukit, okey. Dan kita tengok simbahan cahaya matahari ke gunung menjadikan warna merah, sulaman coklat. Begitu juga dengan kehitaman naik melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak Allah ciptakan semua ini dengan sia-sia. Masya Allah yang Maha Pencipta. Disebut dalam Al-Quran. Okey, baik. Penonton yang berada di rumah, kita telah melihat tayangan video yang telah ditayangkan kepada kita semua perihal perjalanan Ustaz sendiri, kajian artifak itu sendiri. Sekarang kita nak mendengar kupasan mengenai video yang baru ditayangkan. Silakan Ustaz. Okey, tadi kita lihat maknanya mengenai keadaan manusia bertanduk. Dan sebab itu kalau kita lihat antara Alexander the Great 300 tahun sebelum Masihi dan juga Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi, ulama sirah lebih cenderung mengatakan Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran adalah Cyrus the Great. Kerana Cyrus the Great yang mempunyai dua tanduk itu. Dan dapat kita lihat tadi maknanya replika gambaran yang ada di istana Cyrus the Great, keadaan dia tu yang punya dua tanduk. Sesuai dengan Al-Quran yang Allah sebut sebagai yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu adalah Zulkarnain, iaitu orang yang punya dua tanduk. Cyrus the Great. Dan mungkin yang perkara, maafkan saya, poin yang boleh kita highlightkan di sini adalah gambaran itu disebut di dalam Al-Quran, dan apabila dikaji ada penemuan-penemuan. Mudah-mudahan Ustaz bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh huraikan sedikit perihal yang berkaitan dengan bantuan pengajaran visual kita pada pagi ini berkenaan dengan hadis. Okey, daripada Zainab bin Jahash bahawa Nabi SAW bangun daripada tidurnya sambil bersabda, La ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab. Kerana ini perkataan yang tak sedar lagi ke? Macam itulah. Kerana hari ini Nabi SAW sebut, maknanya Nabi SAW dapat wahyu 610 Masihi. 610 Masihi, lebih kurang 1400 tahun yang silam. Nabi kata apa? Dinding menahan Ya'juj dan juga Ma'juj telah terbuka sebesar ini. Dan Sufyan, iaitu perawi hadis, melingkarkan jarinya membentuk angka 10. Membuat lingkaran dengan jari telunjuk dan ibu jarinya. Aku ini Zainab bin Jahash bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita semua akan binasa? Padahal di antara kita banyak terdapat orang-orang soleh.
Beliau menjawab, ya, jika banyak terjadinya maksiat. Jadi maknanya Nabi membentangkan jari dia, maknanya sebesar perawi hadis membentangkan jarinya, menyatakan bahawa telah sebesar ini. Maknanya ketika zaman Nabi SAW, tembok Zulqarnain telah terbuka sebesar ini. Kalau sebesar ini, muat untuk satu orang keluar tau. Kalau kepala saya macam ni kan. Maknanya bila kepala boleh keluar, mana badan boleh keluar. Kalau polis kan tangkap satu penyeraya, orang tu boleh masuk rumah, kepala boleh masuk, badan boleh masuk. Maknanya kalau sebesar ini telah boleh keluar untuk satu orang. Ini 1400 tahun yang silam. Dan Dajjal tanya kepada Tamim Ad-Dari, adakah Tasik Tabariyah itu telah mula surut airnya, dan Dajjal dan Zulkarnain seorang sahabat itu kata ya. Maknanya airnya ada dan Dajjal kata nanti akan surut, dan kemudian bagaimana Ya'juj dan Ma'juj akan mengeringkan sebagai pressure kepada tembok itu yang akhirnya pecah, semuanya akan keluar, yang merosakkan muka bumi ini. Masya Allah. Masya Allah. Penonton yang berada di rumah, kalau nampak saya tenang saja pagi ni, sebenarnya saya dalam keadaan gementar. Saya kira Nabi SAW, jarak kita dengan Nabi adalah 1400 tahun yang lampau. Dan Ustaz memberikan gambaran saiznya itu. Bayangkan pada waktu zaman moden ini, jarak perbandingan yang telah maafkan saya, masa yang begitu lama yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Mengikut akal logik, mereka telah berjaya melepasi sebenarnya. Baik, penonton yang berada di rumah dan juga bintang ilmuwan kita, panel undangan kita, Ustaz Muhammad, saya ada satu soalan. Semalam sempat saya mengkaji sebagai kita kira info tambahan, dan saya kira ini adalah satu soalan yang baik untuk kita semua. Merujuk kepada surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala ada menyebut, fa idza jaa wa'du rabbi, apabila telah sampai janji Tuhanku. Mungkin Ustaz boleh huraikan apa kaitan janji Tuhan dengan tembok itu? Apakah kaitan antara janji Tuhan dengan keruntuhan tembokkah, dengan terlepasnya Ya'juj dan Ma'juj, khususnya mesej yang nak disampaikan oleh surah Al-Kahfi itu sendiri? Silakan Ustaz. Okey, untuk jawab benda ini, dia ada satu kesamaan. Kalau kita baca surah Kahfi, sebelum wujudnya kisah Zulqarnain ini, ada wujud satu lagi kisah di awalnya, iaitu Ashabul Kahfi. Okey? Ashabul Kahfi ni, bila tarikh dia, Ashabul Kahfi ni adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dia adalah sekumpulan anak muda, kalau berdasarkan maknanya hadis ataupun pandangan ulama, 7 orang. Dalam Quran Allah sebut 4, 5, 6 atau 7 kan. Maknanya 7 orang yang beriman. Okey, bila tarikh dia Ashabul Kahfi ni wujud ataupun kejadian itu berlaku pada 200 tahun sebelum Masihi. 200 tahun sebelum Masihi. Lepas Ya'juj dan Ma'juj, kemudian Ya'juj dan Ma'juj 500 tahun sebelum Masihi, Zulqarnain kan, saya ada grade tadi, 200 tahun sebelum Masihi ya, satu orang beriman. Okey. Kemudian Nabi Isa lahir pada tahun 1 Masihi. Nabi Isa kemudian mula mengajar pada tahun 27 Masihi, dia telah mula menjadi Nabi dan Rasul dan menyampaikan. Dia cerita mengenai Ashabul Kahfi. Okey. Ashabul Kahfi ni orang tertidur, 7 orang yang beriman tertidur. Nanti kata Nabi Isa, dia akan keluar. Dia akan dihidupkan dan dia akan keluar. Maka ketika itu, ya ke kaum dia, ya ke inna wa'dallahi haq. Janji Allah benar-benar ada. Maka pada tahun 100 Masihi, betul keluar Ashabul Kahfi ni. Waktu tu Nabi Isa dah tak ada. Orang beriman tertunggu-tunggu. Bila betul ke Ashabul Kahfi keluar sungguh? Sebab itu sebelum wujudnya cerita Ya'juj dan Ma'juj dan Zulqarnain ini, Allah ceritakan dulu tentang Ashabul Kahfi. Kisah bagaimana orang tertunggu-tunggu, tapi inna wa'dallahi haq. Janji Allah pasti benar. Apabila Allah kata akan keluar, maka akan keluar. Maka Ashabul Kahfi pun keluar pada tahun 100 Masihi. Maknanya, kemudian baru Allah cerita mengenai Zulqarnain. Bagaimana Zulqarnain ini telah mengurung Ya'juj dan Ma'juj, dan nanti dia akan keluar. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan dia pasti akan keluar nanti. Itu ya. Sebab itu cerita Ashabul Kahfi dan cerita Zulqarnain dalam surah yang sama. Dan kisah, juga kita boleh relate, dia macam ada synchronize. Ada synchronize. Mana kisah orang menunggu-nunggu janji Allah, dan janji Allah itu adalah benar.
kalau nak digambarkan perihal berkaitan dengan pemuda Ashabul Kahfi itu sendiri setelah Nabi Isa alaihissalam wafat, dan perkara itu berlaku setelah kewafatannya, ini kan pula junjungan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah pasti benar. Penonton, hadamkan ilmu kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Penonton yang saya kasihi, penonton yang saya sayang semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kekuatan kepada kita dalam meneruskan talian hayat kita, insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Pembuktian melalui surah Al-Kahfi bagaimana pemuda ini benar-benar wujud setelah kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Ini kan pula gambaran kewujudan pembuktian Ya'juj dan Ma'juj berlaku setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan benar orang beriman tertunggu-tunggu. Waliazubillah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini. Soalan daripada Jura Azlin Sufyan. Soalannya adalah, apakah persiapan kita untuk menghadapi Ya'juj dan Ma'juj? Soalan yang kedua, bagaimanakah bentuk penakhiran kehidupan Ya'juj dan Ma'juj ini? Saya kira ini adalah satu soalan yang sangat baik, konklusi untuk perbincangan tajuk kita sendiri. Sebagaimana kita nak cuba highlightkan, kita dah tengok perihal kegawatan, debaran. Jadi adakah kita hanya perlu duduk dalam keadaan kecoh dan sebagainya tanpa melakukan apa-apa persiapan? Mungkin panel kita ada isi yang tersendiri nak disampaikan. Silakan Ustaz. Okey, saya suka nak jawab soalan yang kedua dulu. Mana perakhiran barulah kita nak apa action plan kita, apa kita nak buat. Okey, yang pertama sekali perakhiran Ya'juj dan Ma'juj ini. Okey, Ya'juj dan Ma'juj ini dia keluar merosakkan muka bumi, dan ketika itu yang memimpin umat Islam adalah Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam tidak mampu untuk berhadapan. Padahal Nabi Isa itu hebat. Dia boleh berhadapan dengan Dajjal. Fitrah Dajjal. Dajjal tu lagilah sihirnya berbagai-bagai. Tapi nak ceritanya Allah tak bagi ilmu kepada seorang semua benda. Jadi maknanya ketika berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa terkepung. Maknanya dengan pengikut-pengikut dia, maknanya sampai ke satu bukit yang keadaan yang terkepung itu. Maka ketika itu Ya'juj dan Ma'juj kata, okey, ini maknanya pemimpin mereka kita mau habiskan saja pada hari ini, mau habiskan saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika itu utuskan ulat. Okey, kalau nak cerita bahasa moden sekarang, rupanya orang yang pernah terkurung dalam satu kurungan selama 2,500 tahun, rupanya dia ada allergic. Ada allergic, maknanya hebat macam mana, rosak macam mana, Allah datangkan ulat aja. Seperti mana Allah datangkan nyamuk dalam kepala Namrud. Oh, hebat macam mana, cuba nak bunuh Nabi Ibrahim, tapi nyamuk je pun tak boleh tahan. Jadi maknanya ketika itu ulat menggigit leher-leher mereka, keluar daripada leher-leher mereka, menggigit mereka, dan mereka, kalau bahasa sekarang ni macam allergic dia, benda itulah yang menyebabkan kematian mereka. Dalam masa satu hari, semua mereka mati. Dan apabila umat Nabi Isa mula-mula, cuba kita bayangkan, Nabi Isa di atas satu bukit dengan dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Tentulah kepungan itu ada suara bising, kan, maknanya nak mengacah-ngacah, kan, maknanya nak menyerang dan sebagainya. Tiba-tiba malam tu senyap. Apa jadi ni? Maka pagi esok mereka buka, maknanya pertahanan mereka, tengok bergelimpangan mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj. Maka ketika itu rupanya mati semua dengan allergic ataupun ulat yang menggigit mereka tu, mati semua mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada burung. Burung-burung yang kepalanya lehernya panjang seperti unta. Jadi maknanya kalau kita nak lihat di sini, adakah burung ini dah wujud ataupun tidak? Wallahu alam. Yang kita tahu macam burung unta tu memang satu binatang yang lehernya panjang, tapi kali ini burung yang disebut dalam hadis Nabi SAW ini burung yang besar, kepalanya macam unta, tapi dia ada kekuatan. Dia ambil mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj ini, buangkan seperti mana Allah kehendaki. Maknanya dengan keadaan yang dah mayat itu dah membusuk, burung-burung ni buang daripada jauh daripada tempat manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan hujan untuk membersihkan bau-bau yang maknanya daripada Ya'juj dan Ma'juj ini.
dan juga daripada sepian-sepian daging dan darah mereka, kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebut maknanya tumbuhlah buah-buahmu dan kembalilah barakah wahai bumi. Maka bumi kembali subur dan manusia dapat hidup seperti biasa. Hadis riwayat Muslim. Ini pengakhiran daripada kisah Ya'juj dan Ma'juj. Okey. Bagi soalan yang pertama ditanya, apakah yang kita nak buat? Okey. Yang pertama sekali, kita kena ada keimanan, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena faham bahawa yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada itu dulu. Kan? Hari ini kita belajar mengenai syahadah kita, la ilaha illallah. Untuk mudah faham, kita diajar maksud dia la tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Tapi ilah tu 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi keselamatan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyayangi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Ini benda yang Nabi sebut, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kamu perbaharui iman kamu dengan menyebut la ilaha illallah. Masukkan hati itu, maknanya betul-betul keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat keadaan yang agak sama ketika itu, walaupun skala dia agak kecil, ketika zaman kerajaan Andalusia, kan? Andalusia ni di negeri-negeri selatan Spanyol, dikelilingi oleh negeri-negeri Nasrani yang bila-bila masa nak menyerang mereka. Jadi untuk supaya semua ada kekuatan, di setiap tiang-tiang istana, tiang-tiang kerajaan-kerajaan Andalusia ditulis satu perkataan, la ghalib illallah. Tidak ada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Selagi mana tentera dia, menteri dia, raja-raja tengok dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itu mereka kuat dan mereka tidak pernah terkalah. Sehinggalah akhirnya mereka melupakan kalimah la ilaha illallah itu. Mereka rasa sombong, bergaduh sama sendiri, mereka lupa kekuasaan dan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika tahun 1492, kerajaan Andalusia tombang di tangan kerajaan Nasrani ketika mereka melupakan kalimah la ilaha illallah. Jadi action plan dia apa? Balik kepada kefahaman la ilaha illallah, zikirkan perkataan itu dan bulatkan seluruh kita punya keyakinan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Ya'juj dan Ma'juj kita sempat datang ataupun tidak, tapi kalau andai kata keimanan itu kita kuat, maka kita tetap akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memberi perlindungan dan keselamatan kepada seluruh hamba-hambanya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan huraian yang diberikan membawa manfaat, kesan kepada keimanan kita, kepercayaan kita mengenai tanda-tanda hari kiamat itu sendiri, figura akhir zaman, bencana, kita katakan kingdom of di sebalik sungai itu sendiri. Baik Ustaz, soalan yang terakhir daripada saya mengenai tajuk kita, figura akhir zaman, Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin Ustaz boleh huraikan secara ringkas sahaja perihal yang berkaitan Ya'juj dan Ma'juj ini berkenaan dengan konklusi Ya'juj dan Ma'juj. Adakah golongan ini pernah dikaji dalam dunia sejarah lipatan ini sendiri menggambarkan kepada kita, ada tak mana-mana ekspedisi yang cuba untuk mengkaji kewujudan mereka itu? Okey. Sebenarnya memang ada, bukan sahaja bila benda ni disebut oleh nabi-nabi terdahulu. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menjadi pegangan kepada Bani Israel ataupun orang Yahudi sekarang. Orang Yahudi dia berpegang dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Nasrani berpegang dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah wahyukan balik iaitu kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kesamaan cerita wahyu sebab Nabi Musa alaihissalam mengajarkan antaranya benda Gog and Magog ni atau Ya'juj dan Ma'juj ni. Nabi Isa pun sama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan balik, maknanya diwahyukan balik kisah ini sebagai persediaan kita umat Muhammad. Nak ceritanya bangsa-bangsa yang berpegang kepada ajaran-ajaran yang diajar oleh nabi-nabi terdahulu memang pernah buat ekspedisi-ekspedisi.
Orang-orang Nasrani pun pernah, orang-orang Yahudi pun mengkaji juga perkara ini, orang-orang Islam juga zaman Abbasiyah memang telah dihantar utusan-utusan untuk mencari mana tembok Zulkarnain ini. Zaman Abbasiyah lagi, maknanya zaman Utsmaniyah juga pernah. Sebab itu akhirnya mereka melihat ada hadis Nabi SAW, mereka berpendapat. Jadi itu yang ada berbagai pendapat. Ada yang kata di antara Samarkand hingga kepada tanah-tanah Khurasan. Ada yang kata di Azerbaijan, ada yang kata di Dagestan dan sebagainya. Tapi kesamaan dia adalah negeri-negeri ini adalah negeri-negeri di belakang sungai, ma wara an-nahar ataupun kingdom behind the river, yang berlakunya peristiwa Zulkarnain mengurung Ya'juj dan Ma'juj ini. Yang maknanya bila kita mengkaji dan tambahkan kajian kita, maka kita akan dapat lihat, betul selaras apa disebut oleh Al-Quran dengan apa yang maknanya berlaku terjadi dalam kehidupan kita ini. Dan Ya'juj dan Ma'juj sebagai tanda besar berlakunya hari kiamat. Penonton yang berada di rumah, kita telah pun berada di penghujung rancangan dan saya kira mudah-mudahan segala ilmu yang telah dicurahkan, segala pembuktian kajian yang telah dilaksanakan, yang telah dipaparkan kepada kita, menambahkan lagi keimanan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kita mohon untuk menutup tirai majlis ilmu kita dengan doa, mudah-mudahan kita semua diberkati Allah. Amin. Allahumma amin. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim, ya Allah. Berikan kepada kami kesembuhan di dalam penyakit kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub, ya Allah. Kurniakan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus, ya Allah. Berikan kepada kami kemurahan rezeki yang halal, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman, ya Allah. Berikan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa, ya Allah. Kurniakan kepada kami ketabahan dalam segala ujian hidup kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Isa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakan hidup kami di dunia dan di akhirat dengan akhlak dan adab sopan yang tinggi, ya Allah, seperti mana yang telah diberikan kepada junjungan kami Muhammad, ya Allah. Berikan kepada kami keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada seluruh sahabat Nabi-Mu ridwanullahi alaihim wa arda, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk kami mendepani hidup di akhir zaman ini, ya Allah. Perkukuhkanlah keimanan kami, ya Allah. Bantulah kami untuk memperbaiki diri kami, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Penonton yang berada di rumah terus kekal setia bersama dengan kami Tanya Ustaz. Sekian sahaja daripada saya Da'i Nizal dan juga bintang ilmuwan kita Ustaz Muhammad. Kekal bersama dengan Tanyalah Ustaz esok hari dengan topik ibadah. Moderator kami Da'i Hilman dan panelnya adalah Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham, Tuan Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.